Pertandingan debat tahunan di sebuah university berprestige di United Kingdom. Di bawah sinaran lampu limpah di atas pentas, berdiri wakil belia dari 10 buah negara, apabila tiba giliran Aisyah, seorang gadis dari Malaysia, untuk berucap, peserta lelaki British dari pasukan lawan tiba-tiba menyampuk dengan nada yang dingin dan biadab, orang yang datang dari negara yang sibuk dengan politik dalaman yang tak menentu dan skandal rasuah nak bercakap tentang wawasan global, baik selesaikan dulu masalah negara sendiri. Serta-merta, tawa sinis yang perlahan kedengaran di seluruh dewan. Ada yang berbisik-bisik, ada yang memandang Aisyah, menunggunya membalas, menunggunya marah hingga hilang kawalan. Tetapi dia tidak berbuat begitu. Aisyah terdiam selama 2 hingga 3 saat, pandangan matanya tenang. Dia berpaling untuk mengambil sebatang pen dari atas meja, menunduk dan menulis 1 ayat di atas sekeping kertas putih. Hanya 1 ayat. Tiada penjelasan tambahan, tiada bantahan yang berapi-api. Setelah selesai menulis, dia mengangkat mukanya dan mengangkat kertas itu tinggi di udara. Peserta lelaki yang tadinya angkuh itu merenung kertas itu, riak wajahnya perlahan-lahan berubah, jari jemarinya sedikit menggeletar. Tidak sampai 30 saat, dia menanggalkan mikrofonnya dan berjalan turun dari pentas dalam diam. Seluruh dewan senyap seketika, kemudian gamat dengan tepukan gemuruh yang menggegarkan. Apa sebenarnya yang tertulis di atas kertas itu? Sebelum pertandingan debat antara bangsa itu, Aisyah tahu dia mungkin tidak akan diterima dengan mudah. Pertandingan itu diadakan di United Kingdom, di dalam dewan sebuah kolej lama. Di dinding batunya tergantung jata university dari pelbagai negara, tetapi tiada jalur gemilang yang biasa dilihatnya. Dalam borang permohonan, dia menulis Malaysia, tetapi apabila tiba di lokasi, pada tanda namanya, tercetak dengan jelas perkataan destinasi pelancongan. Dia pergi ke kaunter pendaftaran untuk membetulkannya. Petugas di situ hanya tersenyum dan berkata, dalam sistem sudah ditetapkan begini, saya tak boleh ubah. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia memusingkan tanda namanya dan menyematkannya di bahagian dalam kolar bajunya, hanya menampakkan nama Melayunya. Dia sudah lama terbiasa dengan sikap tidak diendahkan secara senyap seperti ini. Di luar negara, sama ada dalam kalangan akademik atau di tempat awam, dia seringkali terpaksa menjawab soalan yang paling tidak ingin dijawabnya terlebih dahulu, awak dari negara mana? Setiap kali, dia ingin menjawab Malaysia, tetapi seringkali ada yang akan bertanya lanjut, oh, yang banyak kekecohan politik tuh kan? Dia belajar untuk tersenyum, belajar untuk diam. Kadang-kadang dia akan bertanya kembali, awak boleh bezakan antara Scotland dengan England tak? Tetapi selalunya, dia menyimpan hujah-hujah ini di dalam hasil kerjanya, ucapan-ucapannya, dan tindakannya. Dia tidak datang untuk bergaduh, dia datang untuk menjadi juara. Ini adalah pertandingan debat antara bangsa peringkat tinggi untuk golongan belia. Setiap peserta dikehendaki berucap dalam bahasa ibunda mereka, dan boleh memahami bahasa peserta lain dengan lancar. Dia adalah satu-satunya peserta dalam pertandingan ini yang menggunakan bahasa Malaysia dalam perdebatan, dan salah seorang daripada segelintir yang datang dari negara yang sering dipandang enteng di persada dunia. Pada hari pertama pertandingan, lawannya ialah seorang pelajar lelaki jurusan undang-undang dari Perancis. Pihak lawan bersikap sopan dan tenang. Kedua-duanya berdebat mengenai topik, patutkah media sosial mempunyai batasan dalam menyuarakan pendapat umum? Dia memetik bukti dan kajian case dari Asia Tenggara. Lawannya memuji, pandangan dan hujah Anda sangat berbeza daripada kami orang Eropah, tetapi karena itulah ia sangat bernas. Dia menang dan marah kepusingan seterusnya di tengah-tengah tepukan yang bergemuruh. Pada pusingan kedua, dia bertemu dengan seorang pelajar perempuan peringkat doktor falsafah dalam bidang sosiologi dari India. Topiknya ialah adakah arus globalisasi budaya menghakis tradisi tempatan? Pihak lawan berucap tanpa henti di atas pentas, manakala dia menggunakan gaya yang ringkas, perlahan-lahan menunjukkan kelemahan hujah satu persatu. Di akhir ucapannya, dia menutup dengan sebaris ayat pendek dalam lohat Kelantan, yang mendapat pujian melambung daripada para juri. Pada hari itu, seorang jurulatih berbangsa Inggris datang menemuinya,
tersenyum dan memberi amaran, lawan awak yang seterusnya mungkin tidak akan sesopan ini. Dia terdiam seketika. Lelaki itu menepuk bahunya perlahan dan berlalu pergi. Pertandingan pusingan ketiga. Lawannya bernama Simon, seorang pelajar tempatan berbangsa Inggris, presiden kelab debat sebuah universiti terkenal dan bintang yang menjadi tumpuan media. Semasa Aisyah melihatnya di belakang pentas, dia sedang berborak dan berjenaka dengan seorang sukarelawan, bercakap dengan sangat pantas dan dengan sindiran tersirat, wanita seterusnya. Dengar kata datang dari negara dunia ketiga, tapi nak kita layan dia macam wakil negara maju? Imajinasi tinggi betul. Dia tidak berkata apa-apa, hanya mencatat isi-isi penting topik debat di dalam buku catatannya dengan tenang. Pihak lawan menjelingnya dan berkata dengan senyuman sinis, "Jangan risau, saya takkan bully awak. Saya hanya akan berdebat dengan lawan yang datang dari negara maju sahaja. Apabila tiba masa untuk naik ke pentas, topiknya ialah dalam era globalisasi. Perlukah belia masih dididik tentang kesadaran kebangsaan?" Suasana di dewan menjadi tegang. Para juri duduk dengan tenang dan serius. Di bawah, terdapat pemerhati dari pelbagai negara, para pensyarah, pelajar, dan berpuluh-puluh wartawan. Dia telah membuat persediaan yang rapi, logiknya jelas. Dalam 5 menit pertama, dia menjelaskan dengan tegas bahwa identiti kebangsaan bukanlah pemikiran yang memisahkan, tetapi bukti keyakinan budaya. Dia bercakap tentang bagaimana negara-negara kecil dapat mempertahankan jati diri di tengah-tengah budaya global. Dia bercakap tentang bahasa, memori, tanah air, dan nilai. Tepukan yang diterima tidak kurang hebatnya. Tiba giliran Simon untuk berucap. Pada mulanya, dia hanya membalas kajian Cass tentang negara kecil yang dikemukakannya dengan sindiran, menggunakan kisah suku kaum di Afrika pada zaman penjajahan untuk menyamakan kedudukan Malaysia di mata orang Barat. Kemudian, dia melontarkan ayat itu, orang yang datang dari negara yang sibuk dengan politik dalaman yang tak menentu dan skandal rasuah nak bercakap tentang wawasan global, baik selesaikan dulu masalah negara sendiri. Seluruh dewan senyap sunyi. Bukan karena terkejut, tetapi karena sudah biasa. Biasa dengan keangkuhan yang berpunca daripada pemikiran Eurosentrik, biasa dengan permusuhan terselindung terhadap orang Asia, biasa dengan penggunaan peraturan dan definisi untuk secara rahasia melukis garisan pemisah. Beberapa pelajar antara bangsa ketawa. Ia adalah reaksi yang bercampur baur antara rasa lebih hebat dan pandangan rendah. Aisyah menunduk, menyelak helaian kertasnya, terdiam seketika. Dia tidak tergesa-gesa untuk membalas. Dia tahu bahwa tindakan melulu adalah pantang larang terbesar dalam debat, dan penghinaan seperti ini hanya menunjukkan bahwa pihak lawan sedang memandang rendah kepadanya. Dia meneruskan hujahnya tanpa menunjukkan emosi, tetapi menekankan nada suaranya menjadi lebih tegas. Dia menggunakan insiden protes yang berlaku di banyak negara dalam beberapa tahun kebelakangan ini, yang berpunca daripada penolakan budaya, untuk membuktikan bahwa perasaan jati diri yang ditolak akan meninggalkan luka kepada generasi akan datang. Dia memetik kata-kata ibunya, nama bukan untuk membuktikan kewujudan, tetapi nama itu sendiri adalah kewujudan. Dia tidak menyebut Malaysia lagi, tetapi menggunakan pelbagai kosakata yang berkias untuk membuat perkataan itu muncul berulang kali. Pertandingan memasuki fasa hujah balas. Simon menyerang dengan agresif, menyerang dengan kata-kata seperti demokrasi yang tidak stabil, negara yang penuh dengan rampasan kuasa, terperangkap dalam perangkap pendapatan sederhana. Juri terpaksa memberi amaran kepadanya beberapa kali untuk mengawal kata-katanya, tetapi semakin dia bercakap, semakin dia bersemangat, seolah-olah dia sudah nampak kemenangan di depan mata. Dalam 3 menit terakhir, dia tidak lagi berhujah. Dia meletakkan mikrofon, mengambil kertas kosong di belakang kat markahnya, dan perlahan-lahan menulis satu ayat. Dia menulis dengan perlahan tetapi mantap. Setelah selesai, dia berdiri dan mengangkat kertas itu. Simon melihatnya dan senyumannya serta-merta membeku. Penonton di bawah tidak dapat melihat tulisan di atas kertas itu, tetapi mereka melihat reaksinya. Dia terdiam, mukanya pucat, tangan yang memegang mikrofon sedikit menggeletar. 5 saat kemudian, dia berpaling kepada pengacara majelis dan berkata,
Saya tarik diri. Dia tidak memberikan sebarang penjelasan, lalu berpaling dan berjalan turun dari pentas. Beberapa juri ternganga, tetapi tidak dapat bersuara. Aisyah masih berdiri, tangan kanannya mengangkat kertas itu. 10 saat kemudian, seluruh dewan gamat dengan tepukan. Ia adalah tepukan paling gemuruh sepanjang pertandingan. Dia perlahan-lahan berjalan turun dari pentas, menyerahkan kertas itu kepada juri, dan kembali ke tempat duduknya tanpa berkata apa-apa. Di atas kertas itu tertulis, "Tiada tempat untuk berdiri bukan bermakna tiada pendirian. Anda tidak nampak karena Anda memilih untuk menutup mata." Dia tidak bercakap tentang negara, tidak meletakkan sebarang label, tetapi ayat itu tajam seperti pisau, membuka tirai keamanan palsu dan membuatkan semua orang tidak boleh lagi berpura-pura tidak nampak. Di belakang pentas, seorang petugas berkata dengan suara perlahan, "Ini barulah namanya debat sebenar." Selepas turun dari pentas, Aisyah tidak menoleh ke arah tempat duduk penonton, tidak menghiraukan pandangan kagum para juri. Dia berjalan ke belakang pentas, melipat kertas itu dan menyimpannya di dalam beg, seperti menyembunyikan paspor yang kepentingannya sering diabaikan. Tepukan di luar masih berterusan. Di skrin belakang pentas, rakaman insiden tadi diulang-ulang. Dia mengangkat kertas itu. Kru produksi berkerumun melihat data yang dikemas kini di media sosial. Siaran dan komen mencurah-curah masuk seperti air bah. Tetapi dia tidak melihat. Dia duduk di kerusi, minum air, dan menunduk termenung. 10 menit selepas pertandingan tamat, seseorang memuat naik klip dia mengangkat kertas itu dengan caption, "Wakil Malaysia tidak membalas penghinaan, hanya menulis satu ayat, lawan terus tarik diri." Dalam masa 2 jam sahaja, video itu mencecah jutaan tontonan. Anda pilih untuk menutup mata menjadi sohor kini dengan pantas di pelbagai platform. Ada yang mengambil tangkapan skrin kertas itu dan meletakkan teks, "Malaysia tidak perlukan pengiktirafan Anda untuk wujud." Ada yang menyunting bunyi penghinaan lawannya dan membandingkannya dengan dia berdiri tegak mengangkat kertas. Ada juga yang mencari gambar-gambar lamanya semasa menyertai pelbagai pertandingan dan menyiarkannya dengan caption, "Dia datang dari tempat yang dipandang enteng, tetapi berdiri di pentas paling tajam di dunia." Badai telah bermula. Keesokan paginya, berita pagi BBC menyebut tentang debat ini secara khusus. Seorang gadis Malaysia dipersoalkan tentang kestabilan politik negaranya. Dia membalas dengan satu ayat, dan membuat lawannya mengaku kalah di atas pentas. Dia tidak menyebut tentang negara, tetapi menuding kepada kepalsuan pandangan kuasa besar. Kemudian, The Guardian, The New York Times, semuanya menerbitkan ulasan dengan nada yang sama, apabila image yang dibina tidak lagi dapat mentakrifkan kewujudan. Generasi baharu sedang menggunakan cara lain untuk mengukir nama mereka di peta dunia. Ini bukan masalah serantau, tetapi hakikat bagaimana dunia akan berhadapan dengan mereka yang tidak diiktiraf. Berbeza dengan kesunyian Simon, dia menutup akun media sosialnya dan menghilangkan diri selama 2 hari penuh. Sidang media yang telah diatur untuknya juga dibatalkan. Media beratur menunggu untuk menemu bual Aisyah, tetapi dia menolak kesemuanya. Dia tidak menjelaskan apa-apa dan tidak mengeluarkan sebarang kenyataan pendirian. Pensyarah penasihatnya melihat dia sedang duduk membaca buku di perpustakaan, halaman demi halaman, lalu tidak dapat menahan diri daripada bertanya, "Awak tak fikir nak jelaskan apa-apa ke?" Aisyah hanya tersenyum dan menjawab, "Saya bukan sedang menjelaskan, Puan. Saya cuma teruskan." Dia bersiap untuk pusingan akhir. Sementara itu, ayat di atas kertas itu mula dipetik dalam pelbagai kalangan. Seorang wartawan antarabangsa menulis dalam ulasannya, "Anda tidak nampak karena Anda memilih untuk menutup mata. Ini bukan hanya situasi Malaysia, tetapi persoalan kepada seluruh sistem antarabangsa." Seorang pelatih di sebuah pertubuhan hak asasi manusia PBB menyiarkan mesej pribadi, "Saya tidak pernah melihat balasan yang begitu dingin tetapi tajam." Dia menggunakan bahasa, tetapi lebih terasa seperti menggunakan pisau. Seorang pelajar dari Mesir memberi komen, "Saya datang dari kawasan Setinggan, dipanggil sebagai orang tanpa kerakyatan. Saya pernah pikir, kalau saya tiada nama, saya tiada suarakah?"
Dia membuatkan saya sadar bahwa nama bukan datang daripada pemberian orang lain. Aisyah terus berdiam diri sehinggalah hari ketiga. Simon muncul dalam sebuah rancangan. Pengacara bertanya terus terang. Mengapa Anda menarik diri daripada pertandingan? Simon menjawab dengan riak wajah tenang. Karena saya telah mengatakan sesuatu yang tidak sepatutnya di atas pentas. Pengacara bertanya lagi, ayat yang mana? Dia terdiam beberapa saat, kemudian berkata, saya pernah pikir pertandingan antara bangsa dibina atas peraturan, tetapi dia membuatkan saya sadar bahwa sesetengah orang tidak hidup dengan peraturan. Pengacara berkata, dia langsung tidak membantah Anda. Dia hanya menulis satu ayat. Simon menunduk. Ayat itu lebih berat daripada sebarang hujah balas. Pengacara berkata perlahan, tiada tempat untuk berdiri bukan bermakna tiada pendirian. Anda tidak nampak karena Anda memilih untuk menutup mata. Simon memejamkan matanya. Dia menang, bukan hanya dalam debat. Malam itu, temu bual itu menjadi tular sekali lagi. Tetapi Aisyah sedang menulis surat untuk sekolah di kampung halamannya. Di atas meja di bilik asramanya, dia bersedia untuk merumuskan pengalamannya dalam pertandingan ini sebagai laporan untuk dihantar pulang ke sebuah sekolah menengah di Malaysia, tempat di mana dia pernah menjadi pelajar yang markahnya dipotong dalam pertandingan pidato karena bercakap bahasa Melayu baku dengan logat daerah yang terlalu pekat. Dalam surat itu, dia menulis, saya tidak memenangi debat ini untuk Malaysia. Saya hanya membuktikan satu perkara. Kita tidak wujud karena diiktiraf, tetapi karena kita tidak pernah hilang. Oleh itu, kita lebih-lebih lagi perlu dilihat. Malam sebelum hari penentuan, seorang peserta perempuan dari Belanda datang menemuinya dan bertanya dengan berhati-hati, awak akan menulis di atas kertas lagi. Kalau saya yang diserang, saya pasti sudah hilang kawalan. Aisyah tersenyum dan menjawab, bergaduh tak pandai, tapi akan tinggalkan sesuatu. Wanita itu berkata, bila saya berdiri di sebelah awak, saya rasa awak macam sebuah negara. Dia tidak menjawab, hanya mengangguk perlahan. Hari terakhir pertandingan, langit berwarna kelabu suram, London hujan renyai-renyai. Aisyah berdiri di hadapan asrama, sebelah tangan memegang payung, sebelah lagi memegang bag. Pensyarah penasihatnya berlari mengejar, menghulurkan sehelai kertas yang dicetak ke tangannya. Pengumuman baru keluar. Pensyarah itu membuat riak wajah yang rumit. Awak tengoklah. Dia mengambil kertas itu. Titisan hujan jatuh di atas huruf, membuatkan dakwatnya sedikit pudar. Dia membaca sepintas lalu, pandangan matanya tidak berubah, tetapi hujung jarinya menekan sedikit kuat sehingga kertas itu berkedut. Pusingan akhir tidak membenarkan pembentangan isu-isu konflik politik, kewarganegaraan, dan simbol-simbol kebangsaan. Dia faham maksud ayat ini, dan faham ini bukan kali pertama, tetapi kali ini tidak sama. Dia berjalan masuk ke tempat pertandingan, seluruh dewan penuh dengan orang ramai, pasukan siaran langsung sudah bersedia, lampu limpah tertumpu ke tengah pentas. Topik debat pusingan akhir tertulis di papan hitam, perlukah belia masih berjuang untuk negara? Sungguh ironik, pengacara mengumumkan urutan giliran berucap, bermula dengan seorang lagi peserta dari Amerika. Dia berucap dengan lancar. Dari soal tanggung jawab, kesetiaan, sehinggalah kepada bagaimana negara adalah pemberi segala-galanya kepada Anda. Kata-katanya penuh dengan semangat patriotik yang membara dan keyakinan ala barat. Tiba giliran Aisyah. Dia bangun dan berjalan ke podium. Pada saat itu, seluruh dewan senyap sunyi. Dia memandang penonton di bawah, memandang pemerhati diplomatik yang duduk di barisan paling belakang panel juri. Lelaki itu mengerutkan dahinya, riak wajahnya serius. Dia berdeham perlahan, kemudian mula berucap. Dia tidak menyebut perkataan Malaysia. Dia tidak mengibarkan bendera, tidak melaungkan slogan. Dia hanya menceritakan sebuah kisah. Saya dibesarkan di sebuah tempat yang mungkin Anda pernah dengar hanya dalam berita, karena ia sering disebut dalam konteks negatif. Saya belajar dua bahasa sejak kecil. Di sekolah, apabila kami membaca teks, kami perlu membacanya dengan sebutan baku, jika tidak markah akan dipotong.
Tetapi nenek saya hanya boleh bertutur dalam logat yang tidak baku itu. Setiap kali saya meniru cara percakapannya, saya akan diperbetulkan oleh guru. Tahun itu saya berumur 7 tahun. Saya mula berpikir bahwa bahasa yang dituturkannya adalah sesuatu yang tidak betul, sesuatu yang salah dan patut diperbetulkan. Dia berhenti seketika, matanya memandang ke seluruh dewan. Apabila saya dewasa, barulah saya sadar. Sebenarnya nenek hanya bercakap dengan cara yang membolehkannya terus hidup. Manakala apa yang diajarkan kepada saya hanyalah satu teknik untuk melenyapkan suara. Penonton tidak ketawa, tidak bergerak. Dia menyambung, saya datang bertanding di sini. Ada orang kata tempat asal saya penuh dengan masalah dalaman, jadi tidak patut datang bercakap tentang wawasan global. Saya tidak menjawabnya, tetapi saya ingin memberitahunya satu perkara. Dia berhenti, memandang ke arah wakil diplomatik yang duduk di barisan paling hujung. Perkara yang benar-benar bernilai untuk diperjuangkan di dunia ini bukanlah negara, tetapi apabila Anda berkata saya dari sini di mana-mana tempat sekalipun, tidak akan ada sesiapa yang akan menyampuk, menafikan Anda, atau memaksa Anda untuk memadamkannya. Beberapa juri mula mencatat, ada yang memandangnya dengan pandangan yang lebih serius. Malahan pemerhati diplomatik yang pada mulanya berwajah dingin itu mengangguk perlahan. Dia tidak menggunakan satupun hujah balas, tidak menggunakan istilah politik. Dalam 30 saat terakhir, dia menarik nafas dalam-dalam, kemudian perlahan-lahan mengeluarkan kertas yang renyuk itu dari dalam kotnya. Ia adalah kertas yang sama yang ditulisnya pada hari Simon menarik diri. Dia membukanya, mengangkatnya, dan meletakkannya di tengah podium dengan kemas. Ini adalah kad markah kosong dari hari pertama pertandingan. Saya telah menulis satu ayat padanya. Dia berhenti seketika, tetapi hari ini, saya mahu ia bukan lagi milik seorang sahaja. Dia mengeluarkan sekeping kertas lagi dari sakunya dan menulis satu ayat. Dia mengangkatnya. Seluruh dewan senyap. Nama boleh didiamkan, tetapi tidak akan pernah dilupakan. Tiada bendera, tiada laungan slogan, tiada simbol. Tetapi pada saat itu, semua orang faham dari mana dia datang, dan faham apa yang diwakilinya. Beberapa juri kelihatan sebak. Ada yang menunduk termenung. Tepukan mula kedengaran dari sudut paling jauh, kemudian perlahan-lahan merebak, meliputi seluruh dewan. Pertandingan berakhir. Aisyah tidak tinggal untuk ditemu bual, dan tidak muncul dalam majelis penyampaian hadiah. Dia berjalan melalui belakang pentas, melalui orang ramai, mengambil bagnya dan terus keluar dari lokasi acara. Sebaik sahaja dia keluar, seorang pelajar tempatan berbangsa Inggris berlari mengejarnya, menghulurkan buku catatan. Boleh tolong tuliskan sesuatu? Dia mengambil pen dan menulis di halaman pertama. Saya tidak mahu sesiapa mewakili saya, dan tidak mahu Anda memberi kebenaran untuk saya wujud. Dia menandatangani namanya, dan memulangkan buku itu sebelum hilang di dalam hujan. 3 hari kemudian, klip debat ini disiarkan berulang kali di media antarabangsa. Tajuk utama berita tidak pernah menyebut Malaysia dan tidak menulis tentang negaranya. Tetapi di ruangan komen, penuh dengan ayat yang sama, dia tidak menyebut tentang negara, tetapi membuatkan kami mengingati namanya. Kedua-dua ayat, di atas 2 helai kertas itu diterjemahkan ke dalam lebih 10 bahasa, dicetak pada poster kempen belia, bahan bantu mengajar, dan muka depan bahan promosi forum belia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Manakala ucapan pada hari itu kemudiannya dimasukkan ke dalam buku teks subjek pragmatik di sebuah universiti antarabangsa, di bawah topik bertajuk, mereka yang memilih untuk menutup mata akhirnya akan melihat. Pada hari dia pulang ke Malaysia, awal pagi di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, tiada upacara sambutan, hanya ibunya yang menunggu di pintu keluar. Ibu tersenyum dan bertanya, kali ini dapat luahkan tak, nak? Dia mengangguk perlahan. Ibu bertanya lagi, dan mereka faham? Dia menunduk. Tersenyum. Mereka dah nampak. Mak? Dia tidak menjerit, tidak membela diri, dan tidak coba membuktikan siapa betul siapa salah. Dia hanya naik ke pentas, menggunakan 2 helai kertas, 2 ayat, untuk membuatkan seluruh dunia melihat nama yang telah lama tersembunyi.
Dia datang dari negara yang dianggap hanya mempunyai masalah dalaman, tetapi membuatkan kuasa besar yang stabil terdiam mendengar. Dia tidak mempunyai bendera negara yang dikibarkan megah dalam majelis itu, tetapi menggunakan tindakan untuk memberitahu semua orang bahwa tidak semua kewujudan perlu menunggu pengiktirafan Anda untuk berlaku. Anda memilih untuk menutup mata tidak bermakna kami hilang. Anda memandang rendah masalah. Kami tidak akan dapat menghalang kami untuk melangkah ke persada dunia. Dia menang, bukan hanya satu pertandingan, tetapi maruah ribuan, puluhan ribu orang yang ditolak. Jika Anda juga pernah ditindas, dilenyapkan, ditolak, maka beritahulah mereka. Kami masih di sini. Kami ada nama. Kami tidak perlu menunggu sesiapa untuk mentakrifkan kami. Sila tekan suka. Tinggalkan komen dan kongsi petikan yang paling menyentuh hati Anda. Jangan lupa ikuti kami karena masih banyak lagi kisah benar dari Malaysia yang akan dikongsikan bersama Anda.